Assalamualaikum guys, apa khabar semua? Welcome back to another episode of Bebel Studio. It's me Afwan here and terima kasih pada korang semua sebab dah klik video ni. Kali ni guys, kita nak cerita pasal satu kes pembunuhan yang terjadi pada tahun 2003 yang melibatkan seorang lelaki yang bernama Brian Wells. Actually, plot untuk kes pembunuhan Brian Wells ni sangat-sangat complicated dan sangat-sangat menarik. Sebab apa aku cakap menarik? Sebab Brian Wells ni dibunuh selepas dia gagal menyempurnakan satu cabaran dalam satu game yang di-set up oleh beberapa individu. Lebih kurang macam Squid Game lah. Kalau kalah, then peserta yang gagal tu akan dibunuh. Sama juga macam Brian Wells ni, dia gagal menyempurnakan cabaran tu dan dia dibunuh. So apa sebenarnya yang berlaku dekat Brian Wells ni dan game apa yang dia tengah main sampaikan nyawa dia dijadikan taruhan? So let's go straight to the story. Pada 28 Ogos 2003, sebuah kedai pizza dekat 5154 Peach Street, Pennsylvania dapat satu call dari seorang customer dia guys. Yang angkat call ni pada awalnya adalah Tony Ditmo, which is owner kepada kedai pizza tu. Tapi customer tu cakap apa entah sampai si Tony ni dia tak faham langsung apa yang customer dia cakap. Dan Tony dia pass phone tu dekat Brian Wells. Brian pun angkat phone tu, lepas tu dia ambil order macam biasa guys. Dan customer ni minta Brian untuk hantar pizza dekat 8631 Peach Street, which is tak berapa jauh daripada kedai pizza tu. Lepas 2 jam Brian pergi hantar pizza tu, tiba-tiba Brian ni muncul dekat live berita masa tu. Dia macam breaking news macam tu lah. Based on berita masa tu, Brian Wells ditangkap oleh pihak polis sebab dia merompak sebuah bank yang bernama PNC Bank yang ada dekat bandar tu. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Brian bukan rompak bank tu dengan tangan kosong, tetapi rompakan yang dilakukan oleh Brian ni adalah rompakan bersenjata dan dia buat benda tu sorang-sorang, tak ada siapa-siapa tolong dia guys. Tapi akhirnya si Brian ni ditangkap oleh polis. Macam mana dia ditangkap nanti aku akan cerita. So bila polis dah tangkap Brian Wells ni, macam biasalah polis gari tangan Brian ni dan bawa Brian ni pergi dekat kereta polis sebab nak pergi ke balai polis. Sampai je dekat kereta, Brian ni cakap dekat salah seorang polis yang escort dia, which is dekat leher dia ada bom, ada collar bomb. Pada awalnya polis tak percaya tau apa benda yang Brian cakap, tapi untuk memastikan apa yang Brian cakap ni betul, so polis check, polis selak baju dia guys, dan terkejut gila polis bila nampak ada collar bomb tersangkut dekat leher dia guys. So apa yang polis buat? Polis suruh Brian duduk dekat depan kereta polis tu dan polis kosongkan kawasan tu supaya kalau terjadi apa-apa, orang awam dekat situ akan selamat, tak terkena daripada kesan bom tu. Dalam masa yang sama, polis pun try untuk communicate dengan Brian, try untuk investigate dengan Brian. Polis tanya dekat Brian, macam mana benda ni boleh ada dekat engkau? Memang kau saja-saja letak ke apa ke? Based on Brian punya statement masa tu, ada sekumpulan lelaki kulit hitam yang tangkap dia dan kemudian pasangkan collar bomb tu dekat leher dia guys. Lelaki tu cakap, kalau nak selamat kau kena ikut arahan aku. Dan lelaki tu pun bagi beberapa keping kertas yang penuh dengan arahan apa yang sepatutnya Brian buat untuk buka balik collar bomb yang ada dekat leher dia. Dan dalam kertas tu ada cabaran pertama yang Brian kena buat, dan cabaran tu adalah Brian kena pergi dekat bank dan rompak 250,000 USD. Kalau Brian berjaya, dan dia akan dapat petunjuk seterusnya untuk buka collar bomb tu. Actually guys, collar bomb yang Brian pakai untuk buka collar bomb tu, dia ada 4 combination number. So setiap daripada satu arahan, setiap daripada satu game, dia akan dapat satu number. So kena kumpul lah 4 number dan baru boleh buka collar bomb tu. Bila Brian dah faham dengan arahan yang diberikan oleh lelaki tu pergi dekat Brian dan lepas tu dia cabut safety pin yang ada dekat collar bomb tu. Dan Brian cakap masa tu dia dengar dengan jelas timer dekat collar bomb tu tengah bergerak. So Brian pun dia terus masuk dekat dalam kereta dan dia pergi dekat PNC Bank yang ada dekat bandar tu. Dan kemudian Brian terus masuk dan rompak bank tu semata-mata untuk selesaikan cabaran pertama yang dia dapat. Dia buat macam tu bukan sebab dia nak duit ke, dia nak apa ke, bukan guys. Dia buat benda tu sebab dia nak dapat petunjuk yang lain supaya dia boleh buka collar bomb yang ada dekat leher dia tu. Tapi sekarang ni masalahnya Brian dah kena tangkap guys.
Masa ni polis still lagi tak percaya dengan Brian tau. Dia orang takut yang collar bomb yang ada dekat leher Brian tu adalah collar bomb yang palsu. Tapi dia orang jumpa banyak helaian kertas yang tertulis cabaran yang perlu dilalui oleh Brian dalam misi dia nak tanggalkan collar bomb tu dekat dalam kereta Brian sendiri. Polis pun panggil lah unit pemusnah bom untuk try buka collar bomb tu. Pada masa yang sama, Brian minta polis tu tolong tanggalkan collar bomb tu daripada leher dia sebab dia cakap bom tu akan meletup. Tapi polis dia tak tahu nak buat apa. Dia just tengok Brian daripada jauh sebab tak tahu nak cakap sama ada bom tu real ke tak real ke, tak tahu. Korang boleh bayangkan tak macam mana tegangnya situasi masa ni. Polis tengok Brian daripada jauh sebab dia tak tahu sama ada bom tu betul ke tak. Dan Brian sendiri dia minta tolong bukakan bom ni sebab dia takut bom tu meletup. Tengah-tengah polis ni communicate dengan Brian, tiba-tiba collar bomb tu mengeluarkan bunyi beep yang agak sedikit kuat. Bunyi beep ni seolah-olah timer yang ada dekat collar bomb tu nak menunjukkan yang bom tu dah nak meletup. Masa ni Brian memang menggelabah guys. Memang seriously lah. Ada bom kat leher, takkanlah macam tak rasa apa-apa kan. Masa ni polis dia still lagi tak tahu nak buat apa-apa. Dia orang just tengok daripada jauh je. Dan selepas beberapa saat bunyi beep daripada collar bomb tu berbunyi, tiba-tiba guys, collar bomb tu meletup guys. Serius doh. Lepas collar bomb tu meletup dekat leher Brian, Brian pun mati dekat tempat kejadian. Masa ni polis start deep investigationnya. Polis dah start cari dah apa sebenarnya yang berlaku guys. Semua benda ni serangan pengganas ke, ataupun benda ni serangan mafia, ataupun ini teknik baru untuk rompak bank ke, sebab diorang tak pernah face dengan keadaan macam ni. Untuk pengetahuan korang, bukan polis saja yang terlibat tetapi FBI juga masuk campur dalam urusan siasatan ni. Diorang semua ni try untuk cari siapa sebenarnya yang set up untuk Brian main game ni, ataupun adakah Brian sendiri yang pakai collar bomb tu untuk masuk dalam bank dan rompak bank tu. Macam aku cakap tadi, dekat dalam kereta Brian ada banyak kertas yang tertulis arahan kepada Brian. So polis dengan FBI pun try untuk ikut petunjuk yang ada dekat dalam kertas tu. Dan untuk pengetahuan korang juga, satu-satunya petunjuk yang ada dekat dalam kes ni adalah tu kertas-kertas tu. Pihak berkuasa juga dia try untuk trace tempat last Brian hantar pizza, dan diorang dapat tempat last Brian hantar pizza tu bukan rumah orang. Dekat kawasan tu just ada satu antena besar. Dia macam pecawang telefon lah. Dan nak masuk ke kawasan tu, dia tak ada jalan yang proper. Dia tak ada jalan tar yang cantik tu. Bukan, dia tak ada macam tu. Brian kalau dia nak masuk ke dalam tu, dia kena lalu tanah merah dan baru boleh sampai dekat situ guys. Diorang jumpa kesan tapak kasut Brian dan juga kesan tayar Brian dekat situ. So confirm itu adalah last tempat Brian hantar pizza guys. Pihak berkuasa juga percaya yang dekat situlah sekumpulan lelaki kulit hitam yang Brian cakap tu pakaikan collar bomb tu dekat Brian dan suruh Brian pergi rompak bank. Tapi masalahnya sekarang, selain kesan tapak kasut dan juga tayar kereta Brian tu, diorang tak jumpa apa-apa bukti pun. Tak ada bukti apa. Memang clean gila dekat situ. Masa Brian buat rompakan bank tu, ada benda yang pelik jadi. Brian masuk ke dalam bank tu dalam keadaan yang sangat tenang. Tenang tak tenang lah dia masa tu, sampaikan lepas penjaga kaunter tu cakap dia tak boleh bagi dekat Brian amount yang Brian nak sebab masa tu dekat kaunter just ada 8,000 USD sahaja. Bila Brian dengar macam tu, Brian terus belah daripada kaunter tu sambil dia ambil gula lollipop dan dia makan. Bila dia sampai dekat pintu utama PNC Bank tu, polis dah tunggu dia dah sebab ada pekerja dekat dalam PNC Bank tu sempat call polis masa Brian tengah berborak dengan penjaga kaunter dekat situ. Dekat sinilah plot macam mana Brian boleh kena tangkap dengan pihak polis. So guys, apa yang Brian buat dekat dalam bank tu memang tak masuk akal. Macam mana Brian boleh sangat-sangat tenang rompak bank dalam keadaan dekat leher dia ada bom dan bom tu boleh meletup. Based on arahan daripada kertas tu, lepas Brian berjaya rompak bank tu, bawa keluar 250,000 USD tu, dia kena pergi dekat McDonald. Ada sebuah McDonald which is sebelah je dengan PNC Bank tu. Dekat situ Brian akan dapat clue untuk cabaran seterusnya. Disebabkan Brian dah mati, so polis pun try untuk ikut petunjuk yang diberikan supaya diorang boleh collect lebih banyak bukti. Tapi lepas daripada McDonald ni, Brian sepatutnya pergi ke kawasan hutan. Jauh dia tu lebih kurang beberapa kilometer daripada PNC Bank tu. Bila polis sampai dekat sana, polis tak jumpa apa-apa petunjuk untuk game seterusnya. Dan polis suspek orang yang create game ni, dia dah tahu polis get involved dekat dalam kes ni. So diorang pun stopkan game ni dengan cara dia tak letak apa-apa petunjuk untuk cabaran seterusnya.
Selain daripada itu juga, polis dengan FBI kaji route ataupun jalan yang perlu dilalui oleh Brian sepanjang dia main permainan tu. Yang mengejutkan pihak polis dan juga FBI, masa untuk Brian habiskan game tu berdasarkan daripada route ataupun jalan yang diorang tengok tu tak tally dengan masa yang diset dekat collar bomb yang ada dekat leher Brian tu. Maksudnya dekat sini, the real game adalah rompak PNC Bank, dapatkan $250,000 USD dan bagi duit tu dekat orang yang set up cabaran tu. Lepas daripada tu, sama ada Brian berjaya ataupun tidak selesaikan cabaran yang diorang bagi, dia tetap akan mati dengan collar bomb tu guys. Polis dengan FBI geledah juga rumah Brian Wells ni, dan dekat rumah Brian Wells ni polis tak jumpa apa-apa pun yang suspicious guys, melainkan ada satu note yang tertulis nama pelacur dan juga nombor telefon yang pernah Brian langgan. Selain daripada itu juga, polis dapat tahu yang Brian ni dia sangat suka join aktiviti scavenger hunt. Scavenger hunt ni senang cerita lah, dia lebih kurang sama macam treasure hunt. Tapi sama juga, based on bukti-bukti ni, polis tak jumpa apa-apa pun untuk bantu siasatan ni. Sehingga kan sampai satu tahap dah tak ada apa-apa dah yang polis dan juga FBI boleh buat untuk cari siapa suspek dalam kes ni. Sebab bukti dalam kes ni sangat limited guys. Dan akhirnya kes ni dia jumpa jalan buntu. Tak ada apa-apa petunjuk dah, dan diorang sendiri pun tak tahu lah nak pergi ke mana. Cuba kita bayangkan lah kalau kita duduk dekat tempat Brian, macam mana agaknya guys? Nak kalut ke, nak takut ke, nak macam mana ke, tak tahu. Kalau aku dah menangis lah kat situ Mana taknya kau terpaksa main satu game yang kau sendiri tak nak main semata-mata untuk dapat ganjaran yang lumayan. Dan dalam kes Brian ni, ganjaran lumayan tu adalah nyawa dia sendiri guys. Dia lebih kurang sama lah macam drama Squid Game yang ada dekat Netflix tu sekarang ni kan. Cuma beza dia, dekat Squid Game tu diorang rela nak main game tu. Macam Brian ni, kita boleh cakap buat masa ni dia terpaksa main untuk selamatkan diri dia guys. Lepas tu guys, kita ingatkan game-game macam ni wujud dekat dalam drama ataupun movie je, tapi rupa-rupanya benda ni pernah berlaku dekat dunia sebenar weh. Serius lah, gila tu. Lebih kurang 3 minggu lepas kes collar bomb Brian tu, ada seorang lelaki bernama William Roston. Dia call polis dan bagi tahu yang dekat 8645 Peach Street ada seorang mayat dekat dalam freezer guys. 8645 Peach Street ni berdekatan dengan 8631 Peach Street, which is dia adalah tempat terakhir Brian Wells hantar pizza. So disebabkan oleh call daripada William ni, skrip pasal cerita ni berubah 100%. Asalnya polis dah mati akal lah, tak tahulah nak pergi ke mana sebab dah tak jumpa apa-apa petunjuk. Tapi sekarang ada bukti baru, ada drama baru dalam kes ni. Nak tahu? Next episode dalam Babel Studio. Until next time guys, Assalamualaikum. Ciao.